Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Syamira Sufi dalam langsung dari Parlimen. Pada Khamis lalu merupakan hari terakhir bagi persidangan Dewan Rakyat Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Parlimen ke-14 selepas 29 hari bersidang dengan 10 rang undang-undang diluluskan. Ia termasuk rang undang-undang perbekalan 2021 bagi peruntukan belanjawan tahun hadapan. Manakala bacaan kedua dan ketiga untuk 5 rang undang-undang telah ditangguhkan dan dibawa ke persidangan akan datang. Ia merangkumi rang undang-undang levy keuntungan luar biasa pindaan 2020, rang undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan pindaan 2020 serta rang undang-undang kilang dan jentera pemansuhan 2020. Dan pada persidangan Dewan Rakyat Khamis lalu juga, antara yang menjadi tumpuan Dewan adalah mengenai pengumuman senarai keutamaan siapa dahulu yang akan menerima vaksin COVID-19 akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Jelas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin, berhubung pemilihan vaksin Pfizer pula, ia adalah berdasarkan kepada laporan interim ujian klinikal yang menunjukkan vaksin berkenaan mempunyai tahap keberkesanan sebanyak 95% dalam mencegah jangkitan COVID-19. Dan malah kerajaan juga turut mendapat akses data untuk menilai kualiti keselamatan dan juga tahap keberkesanannya. Baik, bagi anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Negara pada hari ini, anda juga boleh melayari laman sawang myclip.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, pada hari ini satu upacara mengangkat sumpah bagi 2 orang ahli Dewan Negara akan diadakan. Yang ahli yang akan mengangkat sumpah adalah Datuk Wira Koh Nai Wong, lantikan baru dari Dun Melaka, dan juga Tuan Jaziri Alkaf Abdillah Sufyan, lantikan baru dari YDP Agong. Baik, pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini, soalan pertama akan diajukan oleh Senator Zaidi Suhaili, meminta Menteri Pendidikan menyatakan sejauh mana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR untuk tempoh November dan Disember 2020 dan bagaimanakah kerajaan menangani kekangan akses internet dan pelajar yang tidak ada peranti ICT bagi pelajar-pelajar luar bandar di seluruh negara, terutamanya Sabah dan Sarawak. Dan soalan kedua pula akan diajukan oleh Senator Datuk Dr. Peter Motujin, meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah cabaran-cabaran utama Eskom dalam mengawal kemasukan pendatang asing tanpa izin daripada negara Filipina di pantai timur Sabah. Dan soalan ketiga pula akan diajukan oleh Senator Datuk Teo Eng Tee, meminta Perdana Menteri menyatakan keadaan ekonomi semasa dan cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh negara dan apakah langkah yang dirangka dalam memulihkan ekonomi Malaysia dari kesan pandemik COVID-19. Dan soalan keempat pula akan diajukan oleh Senator Ismail bin Yusuf, meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan langkah tindakan kementerian yang dilaksanakan dalam mempromosikan talian e-dagang. Baik, kita akan terus saja ke persidangan Dewan Negara bagi mendengar jawapan dan daripada Menteri dan Timbalan Menteri berkaitan. Saya, Koh Nai Kwang, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Tuan Jaziri Alkaf Abdillah Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jaziri Alkaf Abdillah Sufyan, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah
bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Ya, alhamdulillah. Dah nak penuh kuota kita. Ya. Terima kasih. Ucapan takziah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ahli-ahli yang berhormat, tanggal 18 Disember tahun 2020, hari Jumaat lalu, tepatnya jam 4:30 petang, Tun Hajah Rahah binti Tan Sri Haji Muhammad Noh berusia 87 tahun telah kembali ke rahmatullah bertemu penciptanya. Sesungguhnya banyak yang boleh dikisahkan melalui kepribadian Allahyarhamah Tun Rahah, seorang wanita dan Sri Kandi yang menjadi contoh kepada rakyat dan kita para senator. Semasa hayatnya, Allahyarhamah Tun Rahah merupakan sendi kepada Allahyarham Tun Abdul Razak sehingga membolehkan Perdana Menteri kedua negara itu berkhidmat dengan cemerlang dan menjadi Perdana Menteri yang amat disegani pada zamannya. Allahyarhamah juga pastinya menjadi inspirasi kepada kelima-lima anak-anaknya. Kepada seluruh keluarga Allahyarhamah Tun Rahah, Dewan Negara mengucapkan takziah dan berharap agar tabah dalam menghadapi ujian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan ditempatkan dalam kalangan hamba yang beriman. Ucapan ini hendaklah disimpan di dalam arsip Parlimen dan satu salinannya dihantar kepada keluarga Allahyarhamah. Oleh yang demikian, saya menjemput ahli-ahli yang berhormat sekalian bangun untuk membacakan suratul Fatihah dan bertafakur selama seminit. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا والحمد لله. Mengalu-alukan pelantikan ahli-ahli Dewan Negara. Ahli-ahli yang berhormat, di kesempatan ini saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan Dewan Yang Mulia ini mengalu-alukan pelantikan 2 orang ahli Dewan Negara yang baru, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Wira Ko Nai Kwong, yakni lantikan baru pilihan Dewan Undangan Negeri Melaka. Kedua, Yang Berhormat Senator Tuan Jazini Alkaf Abdullah Sufian, lantikan baharu, yakni lantikan Yang di-Pertuan Agong. Pengalaman, latar profesionalisme dan kepakaran Yang Berhormat berdua diharap dapat digemblengkan sepenuhnya dengan cerminannya bukan sahaja perlu diterjemahkan dalam sesi persidangan ini, tetapi harus meliputi semua aspek agar sesuai dengan kedudukan Dewan Negara selaku badan legislatif tertinggi. Kepada ahli-ahli yang berhormat, tanggungjawab sebagai ahli Senat mesti dilunaskan dengan sebaik mungkin. Jalur pemikiran hendaklah diketengahkan secara tuntas, berwibawa serta intelektual, mencakupi dan mewakili semua suara kelompok rakyat. Sama ada negeri, kumpulan minoriti termasuk orang asli mahupun badan bukan kerajaan atau NGO, tanpa ada yang tercicir. Sehubungan itu, sukacita saya mengimbas kembali bahawa di bawah kuat kuasa jawatan kuasa pemilih telah pun kita wujudkan suatu kumpulan bernama Kokus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara, dan Kokus ini insya-Allah akan bekerjasama dengan jawatan kuasa yang sedang dirangka di sebelah Dewan Rakyat sendiri, dan dengan kedua-dua gabungan tenaga fikir ini kita akan insya-Allah dapat menzahirkan tindakan, produk serta pemikiran membina ke arah mengimbangi tindakan-tindakan sama ada melalui kerajaan maupun melalui isu-isu yang penting yang dapat dihadapi bersama untuk penyelesaian. Jawatan kuasa ini akan menjadi medan pengembelingan pemikiran, tenaga dan kepakaran melepasi kepentingan kepartaian bagi memastikan soal kebajikan rakyat yang hubung kaitnya menyentuh soal kepentingan negara yang dapat dilunaskan bersama. Ahli-ahli yang berhormat, besar harapan kita agar isu-isu berkepentingan rakyat disambut oleh semua ahli yang berhormat bukan sahaja dalam sesi perbahasan di Dewan tetapi juga disalurkan melalui jawatan kuasa ini kelak. Dengan kata-kata itu, maka selesailah majlis mengangkat sumpah pada hari ini. Perutusan daripada Dewan Rakyat. Ahli-ahli yang berhormat, saya telah menerima satu perutusan daripada Dewan Rakyat yang meminta Dewan Negara mempersetujukan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Oleh itu, saya menjemput Setiausaha Dewan Negara membacakan perutusan tersebut. Perutusan daripada Dewan Rakyat kepada Dewan Negara 17 Disember 2020. Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara, Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang yang berikut dan meminta Dewan Negara mempersetujukannya. Yang pertama, DR 17 2020
Rang Undang-Undang Keuangan 2020. DR19 yang kedua DR19 2020 Rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2020. Yang ketiga DR20 2020 Rang Undang-Undang Eksais Pindaan 2020. Yang keempat DR21 2020 Rang Undang-Undang Zon Bebas Pindaan 2020. Yang kelima DR18 2020 Rang Undang-Undang Langkah-Langkah Sementara bagi Pembiayaan Kerajaan Penyakit Coronavirus 2019 COVID-19 Pindaan 2020. Yang keenam DR22 2020 Rang Undang-Undang Cukai Jualan Pindaan 2020. Yang ketujuh DR23 2020 Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan Pindaan 2020. Yang ke-8 DR25 2020 Rang Undang-Undang Cukai Pelancongan Pindaan 2020 dan yang ke-9 DR11 2020 Rang Undang-Undang Koperasi Pindaan 2020. Yang ikhlas yang di-Pertua Dewan Rakyat. Tuan Menteri. Tuan Yang-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 66/2, saya mohon memaklumkan supaya rang undang-undang yang tersebut di dalam putusan itu dibacakan kali yang kedua dan ketiganya di mesyuarat ini. Terima kasih. Baiklah. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Tuan Zaidi Suhaili. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya adalah soalan nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Tan Sri Yang di-Pertua, mohon sedikit masa, jawapan agak panjang dan agak terperinci. Menteri kena akur kepada keputusan yang telah dibuat oleh Dewan ini tentang had masa menjawab sesuatu soalan. Terima kasih Tan Sri. Dalam tempoh sekolah ditutup untuk pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM berusaha menyediakan akses pembelajaran kepada murid melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid. Bagi memantapkan pelaksanaan PDPR, manual pengajaran dan pembelajaran di rumah disediakan sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti pembelajaran di rumah secara optimum. Manual PDPR ini meliputi pelbagai kaedah PDP yang dapat dilakukan di rumah iaitu dalam talian, online, di luar talian, secara offline ataupun offsite dengan izin. Secara keseluruhan, guru mentaksir murid secara berterusan mengikut kesesuaian dan merancang pelaksanaan intervensi mengikut tahap dan keupayaan murid. Bagi menilai tahap keberkesanan sistem pengajaran pembelajaran semasa tempoh penutupan sekolah, KPM telah menjalankan satu kajian awal iaitu kajian keberkesanan pelaksanaan home-based learning bermula pada 18 Mac 2020. Berdasarkan dapatan kajian tersebut, pendekatan secara dalam talian adalah merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP iaitu dalam lingkungan 70.96%. Sebagai penambahbaikan kepada kajian ini, KPM melaksanakan pemantauan terhadap sesi PDPR yang dilaksanakan guru dan murid. Berdasarkan laporan pemantauan PDPR di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Pembukaan Sekolah JPPSS KPM dari 17 hingga 30 November 2020, sebanyak 2,699,942 sesi PDPR telah dilaksanakan oleh guru dan murid di sekolah rendah dan menengah KPM di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 64% PDPR dilaksanakan secara dalam talian, 17% secara luar talian dan 19% adalah gabungan kedua-dua kaedah tersebut. Pelaksanaan PDP secara dalam talian dapat membantu meningkatkan kemahiran dan kecakapan murid dalam penggunaan ICT. Pembelajaran secara dalam talian juga membolehkan murid meneroka pelbagai kaedah dan pendekatan untuk mendapatkan maklumat dan mengaplikasikan teori yang dipelajari. KPM sentiasa berusaha meningkatkan akses internet dan pemilikan peranti dan murid di sekolah seluruh negara
terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak. KPM telah menyediakan capaian jalur internet dengan kelajuan 30 Mbps hingga 100 Mbps kepada 10,066 sekolah dan KPM sedang dalam usaha menyediakan capaian internet teknologi WISET berkelajuan 30 Mbps bagi 141 sekolah KPM yang tiada infrastruktur jalur lebar di kawasan sekolah berkenaan dan pemasangan akan dijangka siap pada Februari 2021. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Lebih sikit. Sila. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah Belum panggil lagi. Kira panggil lah tu. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan tersebut. Bagaimanapun ini adalah soal pendidikan dan soal pendidikan ini ialah kita sentiasa mahu memperbaiki sistem pendidikan kita dari masa ke semasa. Jadi soalan saya adalah sejauh manakah kemampuan dan kecakapan guru-guru mengendalikan kelas secara online dengan penggunaan aplikasi terkini Google Classroom, sedangkan latihan formal dan peserta belum lagi diterima oleh semua guru di seluruh negara. Dan bagaimana kerajaan mengupayakan penggunaan platform baru, aplikasi digital di kalangan pelajar, sedangkan mereka belum pernah didedahkan dengan cara dan norma pembelajaran digital yang dibuat secara ad hoc ini. Terima kasih. Saya menasihatkan ahli-ahli yang berhormat, soalan tambahan jangan berlapis dua. Hanya satu tambahan soalan, senang Menteri menjawab. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih pada Yang Berhormat. Menjawab kepada soalan Yang Berhormat tadi, saya suka menyebut berkaitan dengan 3 kaedah yang dilaksanakan oleh guru di peringkat sekolah dan di peringkat KPM, iaitu pertama adalah berkaitan dengan penggunaan peranti yang sesuai. Kita tahu 36% pelajar kita tidak memiliki peranti, maka sebab itu dalam belanjawan KPM telah meluluskan ataupun Kementerian Kewangan telah meluluskan lebih kurang 150,000 peranti bernilai lebih daripada untuk 500 buah sekolah, dan itu kaedah yang kita akan guna pakai. Yang kedua, kita menggunakan kaedah modul ataupun kita merakam video dan kita sampaikan kepada pelajar. Yang ini bagi mereka-mereka yang tidak memiliki peranti, dan inilah inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga, kita menggunakan kaedah datang ke tempat pelajar. Datang ke tempat pelajar, kita bersemuka dan kita memberi bahan bercetak kepada pelajar. Bagi berkaitan dengan pendigitalan pelajar, pendigitalan ataupun mereka memiliki kemahiran dalam ICT dan digital, yang itu di peringkat sekolah, kita akan terus memberi pengajaran pembelajaran berkaitan dengan ICT untuk meningkatkan akses kepada pengetahuan mereka dan penguasaan dalam bidang ICT. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Datuk Donald Peter Mojuntin. Selamat pagi Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kerana hadir ke telapak lama. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Tuan Ketua Tan Sri, Eskom merupakan satu entiti keselamatan yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengawal dan mempertahankan kedaulatan kawasan pantai timur Sabah daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat keamanan dan keharmonian di kawasan berkenaan, termasuklah isu pendatang asing tanpa izin. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Eskom dalam menangani isu parti adalah pertama, kedudukan geografi pantai timur Sabah yang berhampiran dengan kepulauan di selatan Filipina dan Indonesia. Faktor ini telah membuka ruang kepada pelbagai bentuk ancaman dari segi jenayah rentas sempadan, termasuk melibatkan pencerobohan parti, kidnapping for ransom dan lain-lain jenayah rentas sempadan. Kedua, keluasan pesisir pantai timur Sabah yang bermula dari daerah Kudat hingga ke Tawau adalah sepanjang 2,344.6 km yang merupakan satu kawasan yang amat panjang. Kewujudan pulau-pulau di kawasan perairan pantai timur Sabah yang terlalu banyak, iaitu sekitar 307 buah pulau, turut membolehkan parti daripada selatan Filipina dengan mudahnya dapat bersembunyi di pulau-pulau terlebih dahulu untuk mengelak dikesan sebelum memasuki peraturan negara ini secara tidak sah.
Dan keempat, oleh kerana terdapat pertalian antara penduduk Sabah dan Filipina, pergerakan keluar masuk telah berlaku sejak sekian lama, menjadi kebiasaan atau amalan masyarakat setempat, begitu juga di antara Sabah dan Indonesia. Kelima, kewujudan tali barut dalam kalangan rakyat tempatan yang sentiasa memberikan maklumat mengenai kewujudan dan keberadaan aset-aset laut pasukan keselamatan kepada tekong-tekong laut yang membawa parti menyebabkan pergerakan masuk mereka ke kawasan perairan Sabah sukar dikawal dan dikesan. Walaupun terdapat cabaran sebagaimana yang dinyatakan, kerajaan akan terus komited untuk mengoptimumkan jaringan keselamatan di S-Zone dengan mempertingkatkan kemampuan pasukan keselamatan, khususnya dari segi keupayaan keanggotaan dan perolehan peralatan serta kelengkapan yang canggih dan terkini. Penambahbaikan dan pembinaan kem-kem baru akan terus dilaksanakan daripada masa ke semasa. Pada masa yang sama, teknologi pengawasan elektronik juga akan terus dipertingkatkan sejajar dengan kemampuan kewangan negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Sila, Datuk Donald. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya juga ingin berterima kasih kepada Menteri kerana hadir untuk menjawab soalan ini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya difahamkan bahawa bot-bot laju ISKOM yang sedia ada sekarang hanya dapat digunakan di kawasan paras air laut yang dalam. Dan ini amat menyukarkan anggota-anggota ISKOM untuk memantau kawasan-kawasan pulau yang mempunyai paras air yang cetek, yang merupakan digunakan oleh penjenayah-penjenayah dan pendatang-pendatang tanpa izin sebagai laluan pampot mereka. Ya, soalan saya, adakah rancangan dan usaha kerajaan untuk membekal bot-bot laju yang ringan dan yang boleh digunakan di kawasan paras laut yang cetek? Dan sejauh manakah pelaksanaan untuk mengharamkan penggunaan pampot di kawasan East Zone? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua Tan Sri. Betul, kadang-kadang kala kita mempunyai aset-aset yang satu ketika kita wujudkan semata-mata untuk menangani segala masalah yang ada. Tapi selepas itu aset-aset kita kadang-kadang kala juga tidak dapat menandingi apa yang telah pun disediakan oleh mereka penceroboh yang datang yang tahu akan kewujudan aset-aset kita. Seperti jawapan saya tadi bahawa ini adalah masalah oleh kerana ramai sangat tali barut yang ada dalam negara kita ini yang menyebabkan mereka tahu waktu bila, masa bila, keadaan bagaimana untuk mereka masuk ke dalam. Jadi buat masa ini kita akan memastikan seperti jawapan saya, kita menggunakan teknologi-teknologi yang lebih canggih selepas ini. Bukan hanya bot-bot tetapi juga kawasan pantai kita, apabila mereka mencerobohi, kita lebih tahu dan kita akan tahu awal daripada sebelum yang mereka lakukan sebelum ini. Maka sebab itu insya-Allah selepas ini segala apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang dikawal dengan terbaik mungkin, yang akan kita pastikan tidak ada lagi penceroboh-penceroboh yang boleh masuk ke dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Datuk Teo Eng Ti. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, pandemik COVID-19 telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun ini. Dekat sikit ke mic. Dan ini telah mengakibatkan keluaran dalam negeri kasar atau KDNK menguncup pada kadar negatif 2.7% dalam tempoh suku yang ketiga. Semua sektor utama ekonomi telah terjejas, terutamanya dalam sektor perkhidmatan negatif 4%, pembinaan negatif 12.4%, pertanian negatif 0.7% dan perlombongan negatif 6.8%. Walau bagaimanapun, semua kesan negatif ini adalah bersifat sementara dan ekonomi kita dijangka baik pulih pada tahun hadapan.
Antara inisiatif yang telah diambil untuk menggalakkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kita ialah yang pertama, kerajaan telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi atau EAC pada 11 hari bulan Mac bagi menangani isu-isu dan cabaran semasa ekonomi. EAC yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga memantau impak penularan wabak COVID-19 ke atas ekonomi serta merangka langkah-langkah untuk memulihkan dan merancangkan semula ekonomi negara. Yang kedua, kerajaan juga telah melaksanakan beberapa pakej rancangan ekonomi, iaitu pakej prihatin pada 27 hari bulan Mac, pakej prihatin tambahan pada 6 hari bulan April, pelanjana semula ekonomi negara atau penjana pada 5 hari bulan Jun, dan kerangka inisiatif tambahan prihatin atau kita prihatin pada 23 hari bulan September. Pakej rancangan ekonomi tersebut berjumlah sebanyak ringgit Malaysia 305 bilion atau kira-kira 20% kepada KDNK dan merupakan pakej rancangan yang antara yang terbesar di kalangan negara-negara yang membangun. Pada masa yang sama, Belanjawan 2021 yang telah diluluskan di Dewan Rakyat memperkenalkan pelbagai langkah bagi memacu pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan belanjawan yang inklusif, komprehensif, memberi tumpuan kepada 3 matlamat utama, iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi, dan kesemua ini merupakan kesinambungan kepada pakej-pakej rancangan ekonomi yang telah diumumkan sebelum ini. Bagi tempoh jangka panjang pula, penyediaan rancangan Malaysia ke-12 yang kini berada dalam perangkat akhir, strategi yang akan dilaksanakan akan mengambil kira pelbagai usaha untuk memulih dan memacu semula ekonomi yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 serta menangani isu struktur ekonomi bagi memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan mampan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sila. Terima kasih Timbalan Menteri Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, apakah indikator utama yang menunjukkan bahawa ekonomi negara dijangka kembali pulih dengan sasaran pertumbuhan sekitar 60.5% hingga 7.5% pada tahun 2021? Terima kasih ahli yang berhormat. Terima kasih soalan yang agak baik. Sebenarnya yang berhormat, terdapat beberapa indikator yang mula menunjukkan bahawa ekonomi kita sedang dalam proses baik pulih. Yang pertama, sektor peruncitan mula menunjukkan pemulihan secara beransur-ansur. Yang kedua, kadar penginapan hotel di seluruh negara meningkat kepada 24.3% selepas PKPB ditamatkan dan aktiviti merentas negeri mula dibenarkan. Ketiga, harga minyak sawit mentah telah kembali mencecah paras melebihi ringgit Malaysia 3,000 per tan pada bulan November ini, iaitu ringgit Malaysia 3,422 ringgit per tan. Keempat, harga getah SMR 20 meningkat ke paras tertinggi kepada ringgit Malaysia 6.33 sen sekilogram pada bulan November. Semua indikator ini mula menunjukkan bahawa ekonomi kita sedang dalam proses baik pulih. Khususnya dalam peningkatan harga komoditi juga akan meningkatkan pendapatan boleh guna perkebunan rakyat dan akhirnya akan meningkatkan lagi perbelanjaan dan penggunaan swasta dan seterusnya dapat merancangkan lagi aktiviti ekonomi kita supaya kita dapat mencapai sasaran pertumbuhan kita pada tahun hadapan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Ismail bin Yusof. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tanam Pinang rapat-rapat, soalan saya nombor 4. Baik. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kementerian telah melaksanakan pelbagai usaha
dalam menggalakkan perusahaan kecil dan sederhana dan usahawan mikro menggunakan teknologi digital khususnya aplikasi e-dagang dalam perniagaan. Contohnya pertama, program e-usahawan yang merupakan pembelajaran secara luar dan dalam talian yang menyediakan pengetahuan dan ilmu keusahawanan digital kepada usahawan mikro, desa dan belia untuk menjana pendapatan, menjalankan pemasaran produk dan meningkatkan penjualan. Sehingga November 2020, seramai 394,894 orang usahawan telah dilatih dan daripada jumlah ini, seramai 155,885 orang telah berjaya melaporkan jualan sebanyak RM965.48 juta. Kedua, perkhidmatan e-dagang setempat atau ringkasnya PEDAS, iaitu satu program membantu para usahawan luar bandar mendigitalkan perniagaan mereka yang selama ini dilakukan secara offline dengan izin. Program ini menyediakan perkhidmatan khidmat nasihat dan bantuan sokongan dan sehingga November 2020, sebanyak 32 pusat internet telah diaktifkan dengan program PEDAS. Contoh ketiga ialah inisiatif Zon Perdagangan Bebas Digital atau dengan izin Digital Free Trade Zone DFTZ yang merupakan inisiatif strategik yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor PKS tempatan ke luar negara. Sehingga kini lebih daripada 20,000 orang PKS tempatan yang telah berdaftar serta menyertai program ini bagi tujuan menempatkan produk mereka di dalam platform atau pasaran maya serantau dan global. Contoh yang keempat ialah program dengan izin Go E-Commerce, merupakan pusat sumber dalam talian yang mempunyai pelbagai rujukan dan panduan lengkap untuk membantu PKS dan usahawan mikro untuk menyertai dan menggunakan aplikasi e-dagang. Sehingga ini, platform Go E-Commerce telah mempunyai lebih 260,000 orang pengguna. Manakala di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA, MDEC melaksanakan beberapa inisiatif. Contohnya ialah kempen e-dagang untuk PKS dan usahawan mikro yang telah melibatkan lebih 45,000 orang PKSM baru yang mendaftar dan sebanyak 115,000 orang PKSM telah mendapat manfaatnya, dan juga kempen Shop Malaysia Online yang telah memberi manfaat kepada seramai 210,000 peniaga Malaysia umumnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri sebab hadir bersama di Dewan memberi penjelasan dan jawapan. Silakan. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya ringkas saja. Apakah usaha-usaha kementerian untuk membantu usahawan mikro dan PKS mengatasi isu penipuan dalam urus niaga e-dagang? Terima kasih Tan Sri. Silakan. Ada dua perkara. Yang pertama ialah dari segi pendidikan dan juga kesedaran kepada PKS dan juga usahawan mikro untuk mereka memahami selok-belok apabila berdagang secara dalam talian, kemungkinan-kemungkinan untuk ditipu dan sebagainya. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, ialah dari kerangka yang lebih besar, ini soal keselamatan cyber secara keseluruhannya. Kita sudah mempunyai apa yang dipanggil sebagai Pelan Tindakan Keselamatan Cyber Negara yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 12 hari bulan Oktober yang lepas, dan ada sebuah jawatan kuasa khusus tentang keselamatan cyber yang dipenusikan oleh Menteri Pertahanan yang melihat soal-soal penipuan, skam dengan izin dan sebagainya. Kita perlu dua-dua ini. Kita perlu kesedaran di kalangan para pengguna termasuk usahawan mikro dan PKS, tetapi pada waktu yang sama kita juga perlu kerangka termasuk
keperluan undang-undang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang jadi masalah Tuan Yang di-Pertua ada masanya penipu ni lebih cerdik daripada kita. Jadi kita kena harus sentiasa ke hadapan untuk berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yang tak begitu baik ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Beralih kepada Puan Rajmuni binti Sabu. Tan Sri Yang di-Pertua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tan Sri Yang di-Pertua, berbudi kami berbahasa soalan saya nombor 5. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Puan Rajmuni. Tan Sri Yang di-Pertua, penggerak komuniti negara tidak ditubuhkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan atau KPKT. Penggerak komuniti negara adalah salah satu badan bukan kerajaan NGO yang diterima oleh KPKT sebagai rakan strategi dasar komuniti negara atau DIKOM, seperti mana juga sebahagian NGO-NGO yang lain. Kerjasama yang dijalankan dengan penggerak komuniti negara adalah khusus untuk membantu KPKT dengan menggalakkan penglibatan komuniti setempat untuk turut serta dan melaksanakan program-program dasar komuniti negara yang telah dikenal pasti. Dasar komuniti negara telah dilancarkan pada 17 Februari 2019 dan matlamat utama adalah untuk mendaya upaya komuniti setempat supaya terlibat aktif dalam usaha penyelenggaraan dan pengurusan harta awam dan harta bersama serta membangunkan komuniti secara inklusif bagi mencapai kesejahteraan hidup dan pembangunan mampan. Salah satu objektif dasar komuniti negara adalah memupuk kerjasama strategi antara komuniti dengan sektor awam, sektor swasta dan NGO dalam membangunkan komuniti setempat. Justru Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan telah menubuhkan pejabat Sekretariat Mufakat Komuniti PSMK di 19 Program Perumahan Rakyat PPR yang terpilih pasal 1. Pusat PSMK ataupun pejabat Sekretariat Mufakat Komuniti yang telah ditubuhkan bertindak sebagai pemangkin dan pemantau kepada entiti dan komuniti yang terlibat dengannya. Pejabat Sekretariat Mufakat komuniti juga berperanan sebagai pemudah cara dan penjalin hubungan antara komuniti dengan agensi kerajaan swasta dan badan bukan kerajaan. Sebab dengan itu, penggerak komuniti negara selaku rakan strategi dasar komuniti negara boleh menjalinkan kerjasama bagi membantu PSMK untuk mendukung hasrat dan ditetapkan oleh dasar komuniti negara. Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan juga menggalakkan NGO lain untuk menjadi rakan strategi dasar komuniti negara. Ini adalah untuk memastikan proses pemperkasaan komuniti berjalan dengan lancar dan seterusnya mengurangkan kebergantungan komuniti dengan pihak kerajaan. Dalam konteks ini, kerjasama strategi yang dijalankan antara PSMK dengan penggerak komuniti negara tidak melibatkan sebarang implikasi kewangan kepada KPKT. Sebab itu, penggerak komuniti negara menjalankan aktiviti dengan menggunakan peruntukan mereka sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, apakah hubungan di antara pertubuhan penggerak komuniti tempatan dengan penggerak komuniti tempatan? Apakah hubungan di antara penggerak komuniti negara dengan penggerak komuniti tempatan? Kerana di dalam bajet 2020 mereka diperuntukkan 2.6 juta, manakala 2021 mereka diperuntukkan 8.6 juta. Tan Sri Yang di-Pertua. Sila. Tan Sri Yang di-Pertua, seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa penggerak komuniti negara tidak ditubuhkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan. Maknanya kita tidak ada bertanggungjawab kepada penggerak komuniti negara. Dan tidak ada peruntukan yang kita beri pada penggerak komuniti negara. Dia ada peruntukan sendiri. Dia cari sendiri. Saya sebutkan di ujung jawapan saya tadi. Sementara penggerak komuniti tempatan ditubuhkan sebagai salah satu usaha KPKT untuk merakyatkan dasar komuniti negara. Maknanya penggerak komuniti tempatan ini, PKT ini adalah di bawah kita. Dan kita memberikan sokongan menguatkan dasar komuniti negara. Kena faham. Sebab itulah di penggerak komuniti tempatan ada peruntukan seperti mana yang Mak sebutkan tadi. Jadi saya ingat tidak ada kekeliruan. Cuma mungkin dari segi
terminologi. Sebab tu bagi saya, bagi kita kementerian, sekarang ini pun bukan saja penggerak Kementerian Negara yang berada dengan kita sebagai pemangkin pada penggerakan untuk komuniti ini, tapi kita juga bersedia untuk menerima NGO-NGO yang lain yang boleh membawa pembangunan dan menggerakkan komuniti di semua tempat bagi membangunkan mereka dan juga bagi membangunkan negara keseluruhan ini. Sebab itulah Tan Sri yang bertua, pada saya tidak timbul masalah dalam perkara ini. Bahkan kalau kita lihat penggerak komuniti negara adalah bukan satu badan NGO yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan. Jadi mereka berjalan mengikut undang-undang yang telah pun disediakan. Terima kasih banyak. Soalan nombor 6 iaitu Tuan Kamarudin bin Abdul ditiadakan dan disusul hendaknya dengan jawapan bertulis oleh Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Tuan Kamarudin mengalami sedikit keperihalan kehilangan ibunda beliau di atas meninggal dunianya. Dewan mengucapkan Al-Fatihah dan terbaik bagi roh ibunda Tuan Kamarudin. Saya terus kepada soalan nombor 7. Tuan Weda Murti. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya nombor 7. Nombor 7, sila. Terima kasih Tan Sri. Yang di-Pertua, berdasarkan bancian ekonomi 2016, jumlah usahawan PKS berdaftar di Malaysia adalah sebanyak 907,065 dan daripada jumlah tersebut 186,855 ataupun 20.6% adalah PKS milikan wanita. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh MIDAC ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam membantu usahawan wanita mengikut kaum dari tahun 2014 hingga 2020 adalah seperti berikut. Sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2020 sebanyak 1.85 bilion, iaitu dalam jangka masa 6 tahun Tan Sri Yang di-Pertua, dana kewangan telah disalur kepada seramai 176,356 usahawan wanita melalui pelbagai program bantuan pembiayaan oleh MIDAC melalui agensi-agensi di bawahnya. Contohnya Tekun Bank Rakyat mempunyai pecahan bantuan pembiayaan kepada usahawan wanita mengikut kaum seperti berikut. Bank Rakyat telah meluluskan pembiayaan kepada 14,397 usahawan wanita dengan jumlah terkumpul kelulusan sebanyak 225.22 juta daripada tahun 2014 hingga 2020. Mengikut kaum ialah Bumi Putra 13,911, berjumlah bantuan 211,362,313 ringgit. Kaum Cina 144,8 berjumlah bantuan ialah 8,773,500 ringgit. Kaum India 237 dengan jumlah bantuan 3,414 dan 300 ringgit. Lain-lain 105, 1,672 juta. Dan jumlahnya ialah 14,397 dan jumlah bantuan iaitu sebagaimana yang saya sebutkan tadi 225,222,113 ringgit. Manakala Tekun telah menyalurkan jumlah 1.62 bilion kepada 160,522 usahawan wanita di seluruh negara. Tan Sri Yang Pertua, jawapan ini ada panjang sikit kerana dia detail. Jadi boleh saya baca ataupun beri secara bertulis. Beri secara bertulis pun bagus. Ya. Ya. Terima kasih
Yang Berhormat Menteri. Ya. Sila. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tersebut. Ada tak apa-apa usaha spesifik untuk meningkatkan penglibatan kaum wanita yang dinyatakan 20.6% tadi? Terima kasih. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya pada tahun 2020 ini saya telah membuat beberapa program yang telah menjurus kepada pembangunan usahawan wanita. Yang pertamanya, Tan Sri Yang Tua, bahawa saya telah melantik timbalan saya untuk menjadi pengerusi satu jawatankuasa di tubuh di bawah kementerian untuk khusus membangunkan usahawan wanita dan koperasi wanita. Kerana ini berbangkit oleh koperasi wanita dan usahawan wanita yang terjejas sangat masa COVID MCO ini berlaku. Selain daripada itu, saya juga mengadakan kerjasama bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Belia dan Sukan, Kementerian Wanita, Kementerian Agama. Tujuannya ialah untuk membantu pihak usahawan ini, termasuk usahawan wanita. Jadi dalam keadaan sini ramai. Sebenarnya kita berharapan peningkatan daripada gerakan dan tindakan yang bakal ditumpukan oleh pihak kementerian untuk membangun dan menggerakkan kumpulan wanita ini untuk terlibat dalam keusahawanan. Bukan saja memberi hala tuju baru dalam sudut keusahawanan, juga melihat sebagai alternatif kepada employment. Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan penghargaan kita di atas kehadiran. Yang Berhormat Tuan Robert Lau Hui Yu. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Silakan. Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Robert Lau. Pegawai perubatan dan pegawai pergigian yang dilantik secara kontrak bagi tujuan menjalani latihan siswazah dan atau khidmat wajib di KKM boleh dipertimbangkan untuk lantikan tetap tertakluk kepada memenuhi syarat pelantikan tetap dan kekosongan jawatan. Proses penilaian bagi tujuan pelantikan tetap dibuat sepanjang tempoh latihan siswazah bagi pegawai perubatan atau khidmat wajib bagi pegawai pergigian. Pegawai dinilai oleh penyelia dan pakar yang membimbing pegawai dalam tempoh latihan siswazah dan khidmat wajib. Semua pencapaian semasa latihan siswazah dan khidmat wajib pegawai akan dikumpul dan disaring oleh program dan kemudiannya dinilai oleh jawatankuasa pemilihan lantikan tetap di peringkat Ibu Pejabat KKM. Ini bagi memastikan proses penilaian dan pemilihan dilaksanakan dengan telus dan adil. Cadangan pelantikan tetap yang telah dimuktamadkan akan diangkat kepada Ketua Pengarah Kesihatan dan Ketua Setiausaha untuk mendapat persetujuan sebelum diperakukan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun SPA selaku pihak berkuasa yang melantik. Sehingga 7 Disember 2020, untuk maklumat Yang Berhormat Senator, jumlah pegawai perubatan dan pegawai pergigian yang telah dilantik kontrak sejak tahun 2016 adalah seramai 26,787 orang. Pecahan mengikut skim perkhidmatan seperti berikut. Pegawai perubatan melibatkan seramai 22,296 orang. Pegawai pergigian melibatkan seramai 4,491 orang. KKM telah membuat penambahbaikan dengan memberi keutamaan pelantikan secara tetap pegawai perubatan dari kalangan anak kelahiran Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk ditempatkan di fasiliti kesihatan negeri Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Sehingga 7 Disember 2020, pegawai perubatan lantikan kontrak yang layak dipertimbang untuk lantik tetap bagi kohort tahun 2016 dan 2017 yang telah tamat latihan siswazah adalah seramai 2,544 orang dan jumlah ini melibatkan 170 orang anak kelahiran Sarawak. Daripada itu, 108 orang anak Sarawak dapat latihan tetap. Untuk pergigian, seramai 85
anak kelahiran Sarawak, 50 orang daripada anak kelahiran Sarawak telah pun dilantik sebagai pegawai pekerjaan tetap. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya adalah, apakah perancangan pihak kementerian untuk memastikan setiap klinik di luar bandar di Sarawak mempunyai khidmat pegawai perubatan, terutamanya pegawai yang berasal dari Sarawak? Terima kasih Hormat Senator. Kita di Sarawak ada beberapa hospital yang utama dan klinik kesihatan yang ada di Sarawak, dan kita memenuhi rasio antara negeri-negeri dan juga jumlah pejawatan setiap jawatan yang dipertimbangkan, iaitu perubatan dan pergigian. Untuk Kuching, contoh, kita ada menyiapkan rasio satu pakar perubatan kepada 2,200 contoh. Di Sibu, satu pakar perubatan kepada 3,500 penduduk contoh. Miri, satu pakar perubatan 4,000, dan Bintulu kepada satu pakar perubatan kepada 4,007. Dan kita juga meletakkan pegawai perubatan masyarakat ataupun FMS, Family Medicine Specialist, di beberapa tempat dalam Sarawak, dan ketika ini ada 33 FMS telah diletakkan di semua klinik-klinik di dalam negeri Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Seri Velpari, anak lelaki Tun Sami Velu. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Velpari yang menanyakan soalan ini, dan terima kasih juga kepada Tan Sri Speaker. Bagi menjawab soalan Yang Berhormat adalah dimaklumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk mengurangkan kadar yuran asrama dan yuran aktiviti atau perkhidmatan Universiti Awam di kesemua Universiti Awam sehingga 15% setelah mengambil kira keupayaan keuangan kerajaan dan Universiti Awam. Pengurangan yuran tersebut adalah bagi semester kedua sesi akademi 2019-2020 untuk semua pelajar warga negara Malaysia. Sebanyak ringgit Malaysia 72 juta telah diperuntukkan, yang mana ringgit Malaysia 20 juta merupakan peruntukan tambahan kerajaan dan ringgit Malaysia 62 juta menggunakan sumber dalaman Universiti Awam. Seramai 523,318 pelajar Universiti Awam di seluruh negara telah mendapat manfaat daripada keputusan ini. Langkah yang sama juga telah diteruskan bagi Universiti Awam bagi pengajian semester pertama sesi 2020-2021. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat juga, Institut Pendidikan Tinggi Swasta adalah dikawal selia di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, iaitu Akta 555, dan diuruskan oleh syarikat yang diperbadankan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM yang mempunyai lembaga pengarah syarikat sendiri di bawah Akta 777. Selaras dengan itu, penetapan kadar yuran IPTS adalah di bawah tanggungjawab lembaga pengarah syarikat berpandukan kepada kadar yang telah diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Bagi memastikan kebajikan pelajar IPTS terjamin, KPT telah menetapkan bahawa tiada sebarang permohonan kenaikan yuran daripada IPTS yang akan dipertimbangkan dan diluluskan bermula 1 Jun 2020. Ini bagi memastikan kelangsungan dan aspek akses kepada pendidikan tinggi serta mengekalkan daya saing IPTS. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, bolehkah kementerian menyeraikan nama Universiti Awam dan Swasta yang tidak mengurangkan atau membatalkan sebahagian yuran pengajian bagi pelajar-pelajar universiti akibat penularan pandemik COVID-19 dan perintah kawalan penggerak yang dilakukan pihak kerajaan?
Kalau Yang Berhormat Menteri rasa nak beri jawapan bertulis pun boleh juga. Sebab saya jawab senarai itu bukan senang nak ingat semua kan. Saya jawab pendek, Tan Sri. Alhamdulillah. Untuk makluman ahli yang berhormat, tidak ada satu buah pun daripada Universiti Awam yang tidak membayar. Bermaksud semua, kesemua 20 Universiti Awam telah memberikan pengurangan yuran sekurang-kurangnya 15% bagi semester kedua sesi akademi 2019-2020 dan semester pertama sesi akademi 2020-2021. Pengurangan yuran ini sebenarnya yang berhormat akan melibatkan jumlah sebanyak 70,290,088. Mengenai IPTS pula, seperti yang saya maklumkan tadi, penetapan yuran sebuah IPTS ni di bawah kuasa lembaga pengarah syarikat berpandukan kepada kadar yang telah diluluskan oleh KPT. Jadinya untuk makluman yang berhormat juga, IPTS ini tidak menerima sebarang subsidi daripada pihak kerajaan untuk menampung kos operasi mereka. Walau bagaimanapun, untuk pastikan IPTS mengekalkan daya saing dan kebajikan pelajar IPTS ini terpelihara, KPT telah tetapkan bahawa tiada sebarang permohonan kenaikan yuran itu dibenarkan. Terima kasih banyak, Tan Sri. Penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri. Tuan Alan Ling, CA Kiong. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Identiti digital nasional merupakan pengesahan identiti seseorang individu secara elektronik. Ini berdasarkan ciri-ciri biometrik seperti cap jari, pengecaman wajah, iris dan maklumat demografik seperti nama dan tarikh lahir. Ia mengesahkan identiti seseorang individu berdasarkan ciri-ciri biometrik dan maklumat demografik bagi memastikan urusan perkhidmatan, terutamanya dalam talian, dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, selamat, terlindung dan terjamin. Dan ini sebagai tambahan kepada MyCard yang dilaksanakan secara fizikal. Selain itu, ia juga berpotensi mengelakkan berlakunya jenayah pemalsuan dan penipuan identiti secara dalam talian. Identiti digital nasional amatlah penting bagi membolehkan kesalinghubungan pelbagai sistem transaksi bagi memudahkan pengguna berurusan di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah melaksanakan kajian dan rundingan awam bagi membangunkan rangka kerja identiti digital nasional pada bulan November hingga bulan November 2019 hingga Ogos 2020. Konsep identiti digital nasional ini telah mendapat sambutan yang positif dan secara amnya Malaysia berada dalam kedudukan terbaik untuk memulakan atau melaksanakan inisiatif ini. Dan sistem ini apabila dibangunkan adalah berdasarkan amalan terbaik, contohnya rangka kerja keselamatan cyber sektor awam, dan tadi saya sebutkan dan saya nak betulkan sikit sebutan saya masa menjawab soalan awal tadi, sebenarnya ialah strategi keselamatan cyber Malaysia 2020 hingga 2024. Kerajaan telah bersetuju pada dasarnya untuk mewujudkan struktur tadbir urus bagi menyelaraskan pelaksanaan dan promosi identiti digital nasional ini secara terselaras dan strategik yang bakal diterajui oleh Kementerian Dalam Negeri dan kalau dilaksanakan nanti tentulah di bawah agensi yang terlibat berkemungkinan besar ialah Jabatan Pendaftaran Negara. Terima kasih. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada jawapan yang diberikan oleh Menteri. Soalan tambahan saya adalah, adakah Kementerian merancang atau bercadang untuk menggunakan pakai teknologi baru seperti blockchain bagi inisiatif identiti digital, dan apakah langkah yang bakal diambil oleh kementerian untuk penggunaan blockchain bagi melengkapi mekanisme identiti digital? Sekian, terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, dalam kita melaksanakan kerangka kerja identiti digital nasional, kita
dengan izin technologically neutral. Bermakna kita menggunakan apa saja teknologi yang sesuai dan yang terkini. Namun demikian, secara detailnya ini masih dibincangkan dan oleh kerana ia melibatkan urusan-urusan kerajaan dan juga perkara-perkara yang melibatkan keselamatan rakyat, maka di samping ia diterajui insya-Allah oleh Kementerian Dalam Negeri, ia juga harus dilaksanakan misalnya untuk memastikan tidak berlaku ketirisan data dan sebagainya, dan dalam konteks ini secara khusus sebuah pasukan kerja diketuai oleh Mampu dan didokong bersama oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara dan Cyber Security Malaysia sama-sama menguruskannya. Sekali lagi, Tuan Yang di-Pertua, ia melibatkan soal keselamatan yang harus diambil kira dengan cara yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Puan Asma binti Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, meneliti isu biarlah jelas, soalan saya nombor 11. Nombor 11. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Kerajaan telah mengambil maklum akan pemerhatian dan susu yang telah dinyatakan dalam laporan status hak kanak-kanak di Malaysia 2019 yang telah diterima secara rasmi daripada CRCM pada 19 November 2020 yang lepas. Dalam hal ini, kerajaan menghargai usaha mana-mana pertubuhan bukan kerajaan di lapangan yang memainkan peranan sebagai entiti bebas atau dengan izin watchdog dalam menyediakan laporan pemerhatian sebagai semakan dan imbang di atas inisiatif kerajaan untuk memelihara kepentingan terbaik bagi kanak-kanak. Pada masa yang sama, kerajaan juga turut melihat pihak NGO sebagai sektor ketiga dengan izin sektor yang dalam penyampaian perkhidmatan alternatif kepada masyarakat, terutamanya dalam sektor yang tidak dapat dipenuhi oleh kerajaan. Oleh itu, kerjasama antara kerajaan dan NGO adalah sinergi yang perlu dalam memberi advokasi kepada masyarakat bagi memelihara kepentingan terbaik bagi kanak-kanak. Saya yang di-Pertua, kerajaan amat menghargai kebimbangan YB berkaitan dengan fakta dalam laporan yang dilihat tidak tepat dan bercanggah. Dalam hal ini, sebarang pencanggahan fakta atau maklumat yang kurang tepat akan ditangani melalui proses penyerahan perbentangan laporan negara kepada jawatankuasa CRC kelak. Dijangka laporan negara akan dikemukakan kepada jawatankuasa CRC pada awal tahun 2021. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Datuk Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya adalah berkaitan dengan laporan yang telah dikemukakan oleh pihak berkenaan jelas membuktikan ia boleh menjejaskan nama baik negara di peringkat antarabangsa. Adakah pihak kementerian akan memanggil pihak berkenaan yang telah menghantar laporan tersebut untuk mendapatkan penjelasan sewajarnya? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian kita telah menerima laporan tersebut secara resmi dalam majlis pelancaran di atas talian pada 19 November 2020. Laporan alternatif sebegini adalah salah satu daripada sumber rujukan jawatankuasa CRC dalam menilai dan memberi cadangan penambahbaikan kepada inisiatif kerajaan. Jadi seperti yang saya telah sebutkan tadilah, kerajaan sedang dalam usaha peringkat akhir untuk mengekalkan laporan negara CRC kepada jawatankuasa CRC. Jadi sehubungan itu, sebarang penjelasan bagi pihak kerajaan dan akan dilaksanakan melalui platform resmi kita melalui pembentangan laporan negara CRC sebagai sebahagian daripada dialog konstruktif antara kerajaan dan pihak NGO. Jadi dalam penyediaan, dalam hal ini penyediaan laporan alternatif oleh pihak NGO sebenarnya tidak ada sebenarnya tidak menjadi masalah menjejaskan nama baik negara, sebab kita tidak mengambil itu sebagai platform utama kita, cuma hanya sebagai bahan asas, dan insya-Allah kita akan membuktikan bagaimana kedudukan yang sebenar yang berlaku, dan kita membuktikan bagaimana kerajaan kita sentiasa menghormati dan menjaga nama baik negara kita, dan terutama dalam melibatkan isu-isu pelaksanaan hak terhadap kanak-kanak. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Akhir kita pergi kepada soalan Datuk Mohan, anak lelaki Tanggarasu. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Soalan saya soalan nombor 12. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif dalam bentuk pengecualian cukai diberikan kepada syarikat-syarikat swasta yang mengalami kesukaran untuk beroperasi susulan penularan wabak COVID-19. Secara prinsipnya, syarikat yang mengalami pengurangan pendapatan akan dikenakan cukai yang lebih rendah. Malahan sekiranya syarikat berkenaan merekodkan kerugian, kerugian tersebut boleh dibawa ke hadapan untuk ditolak ke atas keuntungan masa hadapan. Secara keseluruhannya, sebanyak 36 langkah cukai yang telah diberi di bawah pakej rangsangan tersebut bagi membantu industri, perniagaan dan individu, termasuk untuk yang pertama membantu aliran tunai, yang kedua merancangkan pelaburan dalam negara, yang ketiga menarik pelaburan asing, dan yang keempat menyokong kepada adaptasi norma baru. Misalnya bagi membantu meringankan aliran tunai perniagaan, kerajaan menyediakan insentif dan langkah-langkah cukai seperti berikut. Antaranya, yang pertama, penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk tempoh 3 bulan dari 1 April 2020 hingga 30 Jun 2020. Yang kedua, penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan untuk tempoh 6 bulan kepada perniagaan di bawah industri pelancongan daripada 1 April 2020 hingga 30 September 2020 dan telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020 di bawah pakej penjana. Yang ketiga, rebat cukai pendapatan sebanyak RM20,000 setiap tahun untuk tempoh 3 tahun diberi kepada PKS yang beroperasi mulai 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021. Langkah-langkah di atas diantaranya adalah diperkenalkan oleh kerajaan untuk membantu memastikan syarikat dan perniagaan terus beroperasi, berdaya tahan dan bersaing serta menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Tak apa, nanti dalam bahasan saya ada soalan lain. Terima kasih. Baik. Ahli Yang Berhormat, sampai kita ke akhir sesi soalan dan jawapan, dan sebagai nota kita ulangi agar bagi penyoal terus menghormati had masa dan lihat jam di sebelah hadapan. Begitu juga bagi pihak kementerian, khasnya Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri agar melihat jam di hadapan masing-masing. Ini bagi mewujudkan dan melestari disiplin serta kekemasan kita di Dewan Yang Mulia ini. Diharapkan soalan 13 hingga 55 diberi jawapan bertulis oleh pihak-pihak yang berwajib. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 16 2020 Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Silakan. Yang Berhormat Datuk Razali Idris. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih kerana memberi saya peluang dalam membahaskan belanjawan 2021 di Dewan Negara Yang Mulia ini. Sebelum saya bahas dalam tempoh yang diberikan, saya mulakan dengan sloka budi. Redup cahaya, cahaya redup menyegar padi, ayam berkokok mengirai tuah. Jikalau hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Itu macam bunyi budi
ciptaan kita je, Datuk. Alhamdulillah. Itulah dia. Rangkap sloka ini sebenarnya terkait dalam Belanjawan 2021. Kerana setiap intipati yang dibentangkan itu adalah budi kerajaan kepada rakyat dan juga negara. Teguh kita menang bersama. Slogan yang tepat dan saya sangat mengalu-alukan niat murni kerajaan dan Menteri Kewangan serta pasukan dalam memastikan tiada yang tercicir. Namun saya percaya rakyat mendengar, kerajaan mendengar setiap perbahasan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, Belanjawan membabitkan 3 teras utama. Perlu menunjukkan keyakinan kerajaan bahawa kerajaan yang sedia ada sekarang benar-benar berkeupayaan untuk mengembalikan semula ekonomi selepas negara mengalami tekanan akibat COVID-19. Terus terang saya katakan, kami di sini sebagai ahli Parlimen Dewan Negara sentiasa berusaha dan bersikap positif dalam membahaskan Belanjawan 2021. Justru itu, kerajaan juga perlu bersikap ke hadapan untuk menambah nilai atau sedikit adjustment dengan izin atas justifikasi dan idea yang dilontarkan oleh ahli-ahli Dewan Negara. Semuanya ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Belanjawan 2021 yang diluluskan oleh Dewan Negara pada 15 Disember 2020 ini mendengar suara dari akar umbi. Cuma apa yang Blok Pembangkang tidak setuju adalah mungkin daripada nilainya, caranya dan perkara itu adalah untuk penambahbaikan. Realitinya sekarang ialah kita melihat kerajaan dan pembangkang are doing a good job dengan izin di Dewan Rakyat dan begitu juga di Dewan Negara hendaknya. Tan Sri Yang Di-Pertua, Datuk Sri Yang Di-Pertua. Pertama saya nak bangkit dahulu ialah soal pendidikan dan pengajian tinggi. Kerana kebanyakan mereka terjejas dalam soal kesihatan mental, soal kewangan dan soal pembelajaran. Peruntukan besar untuk Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dilihat hanya memfokuskan kepada penambahbaikan infrastruktur universiti, naik taraf Access Malaysian Research and Education Network (MyRain), pengenalan skim pinjaman komputer riba untuk pelajar institusi pengajian tinggi dan pelepasan cukai bagi simpanan skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengambil kira perkara-perkara lain seperti berikut. Tiada pengumuman semula skim MyBrain. Bantuan khas prihatin untuk golongan pelajar dan mahasiswa. Tiada juga pengenalan kad prihatin siswa dan baucer buku serta insentif untuk golongan pelajar yang menyewa di luar kampus. Selain itu, ketiadaan juga pengumuman bantuan kewangan khas bagi mahasiswa juga turut menimbulkan keresahan kerana ia amat diperlukan pada hari ini dalam berdepan dengan situasi pandemik yang masih belum berakhir ini. Saya berharap Kementerian dapat meneliti semula dan memberikan tawaran yang lebih baik supaya kebajikan mahasiswa terpelihara dalam kengkangan COVID-19. Datuk Seri Yang Di-Pertua, bagi peringkat sekolah rendah dan menengah, saya hendak menjuruskan kepada pembelajaran digital atas talian yang agak mengecewakan kerana infrastruktur atas talian yang sangat terhad daripada segi akses internet, iaitu kadar penembusan dan kelajuan internet tersangat rendah. Murid tidak ada data internet yang mencukupi dan ada yang tidak mampu menyediakan internet. Justru itu, apakah tindakan kementerian untuk mengatasi masalah ini? Datuk Seri Yang Di-Pertua, soal pendidikan kita tidak boleh kompromi. Ianya mesti dilaksanakan secara tuntas dan tanpa melengah-lengahkan. Ekoran daripada PKPP yang juga menyebabkan guru-guru di mana guru-guru diminta melakukan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah, di mana guru dan murid berada di rumah masing-masing. Namun kita sedar keberkesanan pembelajaran ini tidak seperti bersemuka.
Jadi permintaan daripada ibu bapa agar anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM pada Januari 2021 nanti diberi peluang untuk hadir ke sekolah bersemuka dengan guru-guru mereka secara sukarela. Saya difahamkan guru-guru kita juga sebenarnya bersedia untuk hadir ke sekolah secara sukarela. Oleh itu, saya mencadangkan bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 agar dibenarkan untuk guru-guru dan murid hadir ke sekolah secara sukarela bersemuka dengan mematuhi sepenuhnya SOP pencegahan COVID-19. Tuan Yang di-Pertua, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya nak selitkan sikit di sini tentang tidak kesempurnaan beberapa projek di daerah saya. Saya memohon jasa baik Yang Berhormat Menteri supaya segera siapkan satu projek pejabat pendidikan daerah Marang Terengganu yang sudah lama tergendala. Dan satu lagi, 2 bangunan sekolah kebangsaan seberang Marang dalam projek sekolah daif yang sangat usang dan membahayakan pelajar. Sebenarnya Datuk Seri Yang di-Pertua, saya tidak lelah untuk membangkitkan isu yang sama setiap Dewan Negara bersidang. Cuma kali ini saya harap Kerajaan Perikatan Nasional biar kurang bercakap tapi buat. Kerana Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu banyak cakap tak buat, Datuk Seri Yang di-Pertua. Perkara yang kedua saya nak bangkitkan dalam sektor pertanian, perikanan dan industri makanan. Datuk Seri Yang di-Pertua, sektor ini adalah dekat di hati saya, iaitu Teras Pembangunan Ekonomi sejak daripada dahulu lagi. Kita selalu sebut kelestarian bekalan makanan ataupun food security dengan izin. Saya hendak bertanya, sejauh manakah kebergantungan kita terhadap makanan import dan sejauh manakah keupayaan kita untuk memasarkan pertanian dan industri makanan kita dalam pasaran domestik kita sendiri. Datuk Seri Yang di-Pertua, beberapa bulan lepas, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri mengadakan lawatan ke Tasik Kenyir dalam wilayah Lembaga Kemajuan Ketengah, iaitu Ketengah. Kita mohon sedikit bantuan sebanyak RM2 juta untuk menanam pokok tropika seperti durian, duku lansat, manggis, petai, jering, nangka dan lain-lain di sebuah pulau dalam Tasik Kenyir. Tapi sampai sekarang tak ada berita. Yang kedua, Datuk Seri Menteri juga dan Ketua Pengarah Perikanan, Skandar Pencing, Datuk Seri, sudah setuju untuk menandatangani perjanjian bagi lepaskan 1 juta anak ikan pelbagai jenis dalam Tasik Kenyir setiap tahun bermula tahun 2021. Kalau jadi, insya-Allah akan menjadi acara tahunan dan pelancaran Tahun Melawat Kenyir pada 2021. Pun penjelasan daripada kementerian khusus kepada 2 perkara tersebut. Yang akhir sekali ialah memperkasakan pelancongan domestik. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya hendak membangkitkan soal pelancongan yang terjejas teruk akibat COVID-19, terutama dalam sektor pelancongan domestik khususnya di Tasik Kenyir, Terengganu. InsyaAllah, seperti yang saya katakan tadi, 2021 Tahun Melawat Kenyir dengan slogan Kenyir Semula Jadi. Sebenarnya Terengganu ni, Datuk Seri Yang di-Pertua, banyak tempat. Kita ada banyak pulau dan kita ada banyak kesan warisan sejarah. Tapi saya nak menjuruskan kepada Tasik Kenyir di masa yang singkat yang diberikan kepada saya pada hari ini. Tasik Kenyir sebenarnya, Datuk Seri Yang di-Pertua, terbesar di Asia Tenggara dan lengkap dengan destinasi pelancongan bertaraf dunia seperti Santuari Kelah, Gunung dan Gua, air terjun, Pulau Orkid, Pulau Horba dan lain-lain lagi. Saya minta sebahagian daripada 50 juta yang disediakan bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan di seluruh negara boleh diperuntukkan kepada pengurusan pelancongan domestik di Tasik Kenyir. Program peningkatan kemahiran dan latihan juga seperti upscaling, rescaling menerusi peruntukan RM100 juta kepada pihak berkuasa pembangunan wilayah timur perlu diterjemahkan segera. Saya cadang supaya kementerian dapat agihkan sebahagian bajet untuk mempromosikan musim tengkujuh dengan pelbagai aktiviti ekstrim supaya tiada lagi persepsi gerun ke pantai timur ketika monsun. Di pantai timur ni, Datuk Seri Yang di-Pertua, negeri dia sangat cantik, budaya menarik dan orangnya baik-baik. Masa tidak mengizinkan saya, jadi kesempatan ini saya nak zahirkan ucapan berbanyak terima kasih kepada Tan Sri Speaker Datuk Seri
Speaker dan ahli jawatankuasa pemilih Dewan Negara kerana melantik saya sebagai pengurusi Kokus Kesejahteraan Rakyat. InsyaAllah, saya dan rakan-rakan akan laksanakan amanah sebaik mungkin. Sebelum mengakhiri perbahasan saya nak rangkap pantun, insyaAllah simpulkan keseluruhan kehendak belanjawan 2021. Beras segantang sudah disukat, lalu disimpan di atas para. Ahli Dewan diminta berpakat. InsyaAllah negara damai dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Saya menyokong Datuk Seri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Razali Idris. Dijemput Yang Berhormat Haja Sabani Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Seri Yang Dipertua, terlebih dulu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk turut terlibat dalam pembahasan rang Undang-Undang Pembekalan 2021. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan kerana telah berjaya membentang belanjawan dalam situasi ekonomi Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dengan bertemakan Teguh Kita Menang Bersama. Terima kasih tidak terhingga juga saya ucapkan kepada 111 ahli parlimen yang telah menyokong rang undang-undang ini. Datuk Seri Yang Dipertua, saya menyambut baik penubuhan Majlis Pekerjaan Negara seperti yang telah diumumkan. Lebih-lebih lagi, majlis tersebut dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertujuan untuk mewujudkan hampir 500,000 peluang pekerjaan baru selain menangani isu pengangguran di kalangan rakyat. Penubuhan majlis ini diharapkan dapat menjadi pusat serenti yang akan memberi input menyeluruh kepada isu dan permasalahan membabitkan sektor pekerjaan di negara ini, di samping dapat mengumpulkan maklumat serta data yang lengkap untuk diteliti sebelum sebarang tindakan diambil. Majlis ini diharapkan juga bertanggungjawab memantau keberkesanan segala inisiatif bagi memastikan rakyat terus mendapat peluang pekerjaan dan dalam masa yang sama perlu memastikan apa sahaja bantuan yang kerajaan salurkan melalui majikan dapat sampai kepada pekerja dengan jayanya. Datuk Seri Yang Dipertua, saya juga merasakan bahawa peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pertanian agak kurang. Umum mengetahui negara banyak bergantung kepada import bahan makanan dan risikonya amat besar sekali sekiranya negara pengeluar menghadapi masalah seperti kemarau ataupun banjir. Contohnya, baru-baru ini kalau kita melihat kepada harga bawang merah melambung tinggi berikutan kekurangan bekalan di negara pembekal. Mengikut statistik, bekalan import barang-barang makanan kita setiap tahun meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 2018, import kita meningkat kepada 18.6 bilion. Ini merupakan satu angka yang besar. Justru itu sudah tiba masanya untuk kerajaan melihat pelaburan dalam bidang pengeluaran makanan sebagai pulangan sosial yang akan membawa pulangan dari segi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara. Apalagi dalam keadaan COVID-19 bila berlaku sekatan perdagangan antarabangsa. Ada kajian yang menunjukkan kalau 3 hari sahaja negara tidak kecukupan makanan, ia akan menjadi huru-hara dan kacau bilau. Begitu juga di bidang penternakan. Kerajaan juga harus beri penumpuan. Kalau kita melihat baru-baru ini, kecoh laporan yang mengatakan ada daging sejuk beku yang diimport datang daripada tempat yang tidak mendapat sijil pengiktirafan halal daripada JAKIM.
daripada JAKIM. Di samping itu terdapat juga aduan yang menyatakan ada daging halal yang dicampur dengan daging haram yang dibungkus. Dan ini sudah tentu mendatangkan kesan yang tidak baik khususnya bagi pengguna-pengguna Islam. Kita juga perlu mengubah satu persepsi bahawa sektor pertanian ni adalah tidak standing dengan sektor-sektor lain seperti pekerjaan dalam bandar. Hakikatnya sektor pertanian merupakan industri yang disanjung tinggi serta memberi pulangan yang lumayan sekiranya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Sehubungan dengan itu, saya ingin bertanya bagaimanakah kerajaan memastikan bahawa jaminan makanan yang kita ada pada hari ini dapat dicapai. Datuk Seri Yang di-Pertua. Seperti mana yang kita sedia maklum, Malaysia adalah negara yang menjadi tumpuan parti. Berbagai faktor yang menyumbang ke arah itu. Tetapi syukur alhamdulillah di waktu COVID ini keadaan agak tenang sedikit. Dalam masa yang sama kita dapati mengikut laporan lebih daripada 90% pelancong yang masuk ke negara ini tidak ada rekod keluar. Kemasukan yang tidak terkawal sudah tentu menambahkan gejala-gejala yang negatif terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Walaupun kerajaan telah merangka berbagai-bagai dasar untuk mengekang keadaan ini, namun ianya tidak berjaya tanpa mendapat sokongan daripada rakyat. Rakyat yang tidak mempunyai semangat patriotik akan sanggup bersebahat dan menjadi dalang demi untuk mendapat kekayaan. Bukan itu saja, malahan ada di kalangan mereka yang sanggup menjadi ejen pemalsuan kad pengenalan. Walaupun kad pengenalan kita mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tinggi, tetapi pemalsuan tetap juga berlaku. Untuk tujuan tersebut, bagi mengelakkan perkara ini berlaku, saya mohon mencadangkan supaya kad pengenalan ditukarkan di samping mengekalkan ciri-ciri keselamatan yang ada dan dibuat penambahbaikan dengan lebih canggih termasuk tempat lahir dan sebagainya lagi. Datuk Seri Yang di-Pertua, antara sebab utama kerajaan PH ditolak majoriti orang Melayu ialah penjualan aset negara. Khasnya aset-aset milik tabung haji. Alhamdulillah baru-baru ini kerajaan memutuskan untuk menarik balik kelulusan penjualan aset tanah ladang kelapa sawit milik tabung haji. Perkara ini disahkan oleh dua orang menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Menteri Ekonomi dan juga Menteri Agama. Apa yang diharapkan bukan sahaja ketegasan, malah perlu disusuli dengan tindakan kerana kadang-kala terdapat segelintir pihak pelaksana ini yang tidak menghiraukan apa saja arahan. Datuk Seri Yang di-Pertua, walaupun saranan demi saranan, gesaan demi gesaan dari berbagai pihak mengenai dengan penubuhan RCITH ini, tetapi sampai ke saat ini belum menjadi kenyataan. Dirasakan dengan penubuhan RCI insya-Allah akan dapat menyelesaikan berbagai isu yang dikaitkan dengan tabung haji dan yang paling penting untuk pastikan semua tadbir urus tabung haji menepati kepentingannya sebagai institusi milik umat Islam di negara ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, sehubungan dengan itu, saya juga ingin bertanya kerajaan berhubung dengan memperkenalkan semula cukai barangan dan perkhidmatan walaupun sekarang ini tak mungkinlah untuk dilaksanakan memandangkan keadaan COVID. Memandangkan GST telah diperkenalkan lebih daripada 170 buah negara. Kalau kita melihat dari segi awal pelaksanaan GST pada tanggal April 2015, kita dapati pendapatan kerajaan pada tahun 2015 hasil daripada kutipan GST berjumlah 27 bilion. RM27 bilion. Ianya dapat menimbangkan pendapatan kerajaan berikutan kejatuhan harga minyak ketika itu. Pada tahun 2018, pendapatan kerajaan hasil GST berjumlah 44 bilion. Berdasarkan ini, saya yakin dan percaya sekiranya Kerajaan Pakatan Harapan tidak membatalkan GST, ianya akan menjadi penyelamat kepada situasi sekarang.
Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga memohon menyokong penuh penubuhan JKOM. Cuma saya mohon pertimbangan kerajaan untuk mengambil semula bekas-bekas pegawai jasa kerana mereka ini dibuang tanpa sebab yang manasabah oleh kerajaan Pakatan Harapan. Untuk itu, Datuk Seri, saya mohon menyokong Belanjawan 2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Haji Sabani Man. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Bala Subramaniam, anak lelaki Nasiapan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Salam sejahtera. Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Jikalau semua bersatu hati, kerja yang payah menjadi senang. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua Dewan kerana memberi keizinan kepada saya untuk membahas Belanjawan 2021 ini. Sesungguhnya, Belanjawan pada kali ini sangatlah ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dan saya melihat bahawa perbahasan berkaitan dengan Belanjawan di Dewan Rakyat pada tahun ini adalah satu paling sengit dalam sejarah negara. Semoga Belanjawan ini akan diluluskan dan disokong di peringkat Dewan Negara bagi kesejahteraan rakyat Malaysia. Belanjawan 2021 merupakan satu belanjawan yang menunjukkan perhatian kepada golongan yang terjejas akibat COVID-19 ini. Kita melihat bagaimana perbelanjaan terbesar dalam belanjawan ini iaitu melebihi RM300 bilion, merupakan catatan baru sejarah negara. Keadaan semasa wabak COVID-19 pasti mewujudkan keresahan. Apakah kita mampu memacau pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara dengan jumlah tersebut? Memikirkan bilakah agaknya bakal berakhir wabak pandemik tersebut. Sama-sama kita berdoa agar wabak berlalu dengan segera. Tahniah dan syabas diucapkan kepada kerajaan Malaysia umumnya yang memberikan pelbagai bantuan dan insentif yang akan dapat mengurangkan beban kos sara hidup rakyat Malaysia. Bantuan petugas barisan hadapan ditambah RM300, program e-belia dinaikkan. Pesara polis turut mendapat manfaat. Nelayan pula dengan bantuan musim tengkujuh. Ini merupakan satu kesediaan kerajaan dalam menanggung dan berkorban walaupun terpaksa menanggung defisit fizikal yang agak tinggi, dan kita melihat keprihatinan ini melalui insentif-insentif yang ditawarkan oleh kerajaan melalui pendidikan, bantuan-bantuan pengeluaran wang melalui KWSP, pemberian lanjutan moratorium, program rescaling dan upscaling dengan izin, bantuan kepada usahawan digital. Usahawan muda dan wanita ini menggambarkan kesediaan kerajaan mendengar suara hati keluhan rakyat di luar sana. Datuk Seri Yang di-Pertua, cumanya kerajaan perlu memberi gambaran yang lebih jelas sumber kewangan yang besar bagi perbelanjaan yang begitu besar. Kita tidak mahu kerajaan mengambil sikap menambahkan utang. Ia akan menyebabkan kerajaan menanggung beban yang agak besar dalam jangka masa yang panjang, walaupun itu merupakan satu ubat segera bagi mengubati penyakit pada hari ini, iaitu penyakit keruntuhan ekonomi yang mana kadar berutangan yang agak tinggi, tetapi saya rasa ia tidak sihat untuk jangka masa panjang bagi negara Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua, golongan rentan yang terdiri daripada wanita, warga mas, orang kelainan upaya OKU, orang miskin dan belia terutama yang berada dalam kelompok B40 pastinya akan menghela nafas lega dengan pengeluaran akaun
KWSP sehingga RM10,000. Ianya bantuan bertujuan bagi membina semula sara hidup mereka, memberi makan minum seharian dan modal buat mereka membuka atau mengembangkan perniagaan sehari-hari. Mengambil respon daripada rakyat khususnya golongan M40. Golongan ini juga merupakan pembayar cukai dan turut terjejas pendapatan mereka. Kerajaan wajar memperhalusi cadangan dan harapan mereka agar bantuan yang bersesuaian turut disalurkan kepada golongan M40 ini agar mereka tidak tercicir daripada perhatian pihak kerajaan. Sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa dan agama, sudah tentulah perkara yang berkaitan dengan peruntukan kepada kaum menjadi perhatian ramai. Daripada RM322.5 bilion dan belanjawan dalam belanjawan 2021 sebanyak 0.7% iaitu 100 juta telah peruntukan kepada masyarakat kaum India yang disalurkan kepada unit transformasi masyarakat India Mitra bagi memperkasa kedudukan sosio-ekonomi kaum India yang berpopulasi lebih 2 juta orang daripada kira-kira 32 juta rakyat Malaysia. Berdasarkan laporan kadar indeks kemiskinan negara, kaum India mencatatkan sebanyak 4.8%, manakala masyarakat majoriti Melayu sebanyak 7.2% dan Cina pula 1.4%. Kadar kemiskinan kaum India itu sudah memadai untuk membuktikan betapa pentingnya peruntukan pembangunan bagi membasmi kemiskinan dalam kalangan golongan B40. Justru saya mengharapkan perkara ini mestilah menjadi perhatian kerajaan dalam belanjawan ini. Pengharapan saya agar kerajaan Malaysia komited meneruskan keprihatin kepada rakyat Malaysia. Saya faham belanjawan pada kali ini lebih memfokuskan pada pandemik yang berlaku di seluruh negara dan payah untuk memuaskan hati pelbagai pihak. Kita sewajibnya bersyukur dengan inisiatif dan usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan. Mengayuh basikal ke ujung kampung, hendak membeli pisang sesikat. Bulat air kerana membentung, bulat kata kerana muafakat. Saya menyokong penuh belanjawan 2021 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Balas Subramaniam, anak lelaki Naciapan. Seterusnya, saya menjemput Yang Berhormat Dr. Nguyen Jelueng. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ucapkan tahniah kepada Tuan Yang Dipertua yang telah dipilih sebagai timbalan speaker. Terima kasih atas peluang ini untuk mengambil bahagian membahas bajet 2021 yang bertema Teguh Kita Menang Bersama. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan saya kepada Kerajaan Negeri Sarawak atas lantikan semula saya sebagai ahli Dewan Negara yang mulia ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Upeng atas persetujuan Yang Amat Berhormat dengan pelantikan saya sebagai senator. Seperti mana kita ketahui, bajet ini paling terbesar sekali berjumlah 322.5 bilion ringgit. Dan dari jumlah itu, 73% untuk perbelanjaan mengurus
21% perbelanjaan pembangunan dan 5% untuk tabung COVID-19. Berdasarkan 3 maklumat induk, iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi, terima kasih kepada kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas bajet yang berjiwa rakyat. Belanjawan 2021 merupakan penzahiran konsep prihatin rakyat. Kebajikan dan kesihatan rakyat adalah keutamaan, manakala ketahanan ekonomi menjadi pegangan demi mencapai kemakmuran bersama. Pandemik COVID-19. Kita patut berterima kasih atas peruntukan kepada Barisan Hadapan atau frontliners berjumlah 50 juta kepada 100 frontliners atau Barisan Hadapan, iaitu kurang lebih 500 seorang dan telah diperbaikkan dengan tambahan 300 seorang menjadi jumlah keseluruhan 800 seorang. Ini membuktikan bahawa kerajaan sangat prihatin terhadap golongan ini yang bertungkus lumus membendungi pandemik COVID-19. Untuk bantuan kepada petani, peladang dan nelayan, 1.7 bilion telah diperuntukkan. Saya harap peruntukan ini dapat dipanjangkan kepada petani, peladang dan nelayan di negeri Sarawak. Jumlah 960 juta untuk subsidi dan insentif tanaman padi, sebahagian dari peruntukan ini perlu diagihkan kepada penanam padi bukit yang hanya ada di Sarawak dan Sabah. Kerap kali golongan ini terlepas pandang. Saya mohon agar Menteri berkenaan mengambil perhatian kepada masalah ini. Saya sedar minggu lepas, masa sesi soal jawab lisan, Timbalan Menteri Pertanian telah mengatakan memang ada peruntukan untuk golongan ini, iaitu penanam padi bukit. Hanya saya berharap kenyataan itu menjadi nyata di tahun 2021. Saya juga berterima kasih kepada kerajaan kerana ada peruntukan untuk tabung pertanian yang mulanya diperuntukkan 80 juta dan sudah dipertambahbaikkan kepada 250 juta. Yang saya ingin sentuh sini dan mengingatkan kerajaan, jangan lupa kepada istilah nelayan darat. Sebab di Sarawak ada nelayan darat, iaitu nelayan yang menangkap ikan di sungai-sungai. Mereka pun patut diberi pertolongan. Berkenaan dengan strategi nombor 4, mengutamakan dan keterangkuman berkenaan dengan peruntukan untuk kaum untuk kaum Bumi Putra, 11.1 bilion diperuntukkan dan dari jumlah itu 1.3 bilion untuk program spesifik. Saya mohon agar peruntukan ini merangkumi Bumi Putra Sarawak, khasnya bangsa asal atau kaum Dayak Sarawak. Saya menimbulkan perkara ini sebab kadang-kala dalam kategori Bumi Putra, kumpulan ini tertinggal, mungkin bukan sengaja. Sebab peruntukan untuk kaum lain ada tersenarai dalam bajet termasuk orang asli, iaitu 177 juta untuk kaum Cina, 100 lebih untuk kaum India dan 158 juta untuk orang asli. Sebab itu, saya merayu di peringkat pelaksanaan, tolong jangan lupa kumpulan orang Dayak di Sarawak. Mereka adalah Bumi Putra juga. Untuk peruntukan agama, saya menyeru bahawa peruntukan perlu diadakan untuk agama lain. Di Sarawak, semua agama ada peruntukan. Secara peruntukan terus atau melalui Unifor atau Unit for Other Religion.
Saya membangkit perkara ini bukan sebab saya hendak membesar-besarkan negeri Sarawak, tetapi saya nampak kesanan baik dari langkah ini. Ia menyempurnakan rakyat merasakan mereka juga rakyat negeri ini. Perpaduan kaum dan kesejahteraan rakyat. Menjadikan masyarakat aman dan damai. Di kalangan masyarakat berbilang kaum, bangsa dan agama, betapa pentingnya ada perpaduan dan keamanan di negara kita ini. Saya juga cadangkan jika kerajaan dapat menimbangkan peruntukan allowance bulanan untuk pederi-pederi agama lain. Mohon Kementerian Perpaduan Negara atau National Unity Ministry ambil perhatian jika cadangan saya ini boleh diguna pakai demi perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Berkenaan dengan peruntukan program Native Customary Right, saya berterima kasih kepada Kerajaan Pusat atas peruntukan 41 juta untuk program ini di Sarawak dan Sabah. Saya difahamkan bahawa dari jumlah ini, 30 juta adalah untuk Sarawak. Sebenarnya program ini melibatkan pengukuran tanah asal atau Native Customary Right Land yang bumi putera Sarawak kebanyakan kaum Dayak. Pengukuran ini untuk mengeluarkan surat hak milik tanah atau land title kepada pemilik tanah. Walaupun hak tanah di Sarawak di bawah kerajaan negeri, kerajaan pusat beberapa tahun yang lalu telah membentukkan dana untuk menjalankan kerja pengukuran ini. Bermula dari kerajaan Barisan Nasional disambung di kerajaan Pakatan Harapan dan sekarang kerajaan Perikatan Nasional. Rakyat Sarawak yang ada tanah asal berterima kasih kepada kerajaan pusat dan saya berharap peruntukan sebagai besar begini akan diteruskan di tahun-tahun yang akan datang sampai semua tanah NCR telah diukur dan dikeluarkan surat hak milik. Mengenai pembaikan infrastruktur luar bandar yang ada peruntukan 2.7 bilion, terima kasih. Jalan luar bandar, bekalan elektrik, bekalan air luar bandar, alternatif dan sebagainya. Saya percaya peruntukan ini kebanyakannya diperlukan di Sarawak dan Sabah. Sebab banyak lagi kawasan pendalaman luar bandar belum ada kemudahan sebegini. Saya sedar bahawa kerajaan Sarawak telah berusaha payah untuk membekalkan kemudahan ini dan ada rancangan untuk meliputi semua kawasan. Tetapi buat masa sekarang sebelum sampai 100%. Saya harapkan peruntukan ini akan memberikan kesan yang diingini dan mengurangkan jurang kemajuan antara bandar dan luar bandar. Sebagai simpulan, seperti mana kita tahu, tidak lulus atau tidak lulus bajet 2021, pandangan kita di Dewan Mulia ini tidak akan diambil kira sebab apa yang telah diluluskan Dewan Rakyat akan kekal. Justru apakah sebab kita membahas bajet ini jika tidak ada kesan terhadap bajet 2021. Tetapi saya berpendapat pandangan-pandangan kita akan diambil kira di peringkat pelaksanaan rancangan-rancangan dan dicadangkan dalam bajet ini. Juga pandangan kita boleh diambil kira untuk bajet tahun 2022 dan di tahun-tahun yang akan datang. Dengan harapan ini saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Nguyen Jeluing. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Puan Asma binti Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Tahniah juga saya ucapkan atas pelantikan. Semoga kita semua akan dapat diperkasakan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk. Pertamanya saya mulakan dulu perbahasan ini dengan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin ila akhirih. Sadaqallahul azim. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah apabila kita beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat, segala malaikat, segala kitab dan sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan sehingga akhir ayat. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua,
Kenapa saya bangkitkan ayat ini? Kerana kita lihat dalam belanjawan kali ini banyak kita membicarakan isu kebajikan khususnya kepada rakyat yang terkesan akibat daripada pandemik. Oleh itu dalam ayat ini Allah menegaskan bahawasanya asas kepada kebajikan itu bermula daripada pemerkasaan dan tanggungjawab ahli keluarga itu sendiri. Namun begitu apabila kita lihat kepada realiti sekarang, apabila bercakap tentang isu kebajikan, kebanyakan kita akan menyerahkan kepada agensi yang terlibat seperti JKM. Contohnya, kita ada banyak isu yang viral di Kelantan tular. Jadi apabila satu-satu kes tular, saya ingat Baik, bertemu kembali. Sebanyak 12 soalan telah pun dijawab pada persidangan Dewan Negara hari ini, di mana soalan terakhir ditanya oleh Senator Datuk Mohan Tanggarasu meminta Menteri Kewangan menyatakan adakah sebarang insentif dalam bentuk pengecualian cukai diberi terhadap syarikat-syarikat swasta yang mengalami kesukaran untuk terus beroperasi dalam musim pandemik COVID-19. Dan soalan tersebut telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Abdul Rahim Bakri. Baik, sebentar tadi Dewan Negara merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarhamah Tun Nur Rahman Muhammad Noah yang meninggal dunia pada Jumaat lalu. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mewakili para senator mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Pada akhir ucapan, Tan Sri Dr. Rais meminta ahli parlimen berdiri sebagai tanda penghormatan, seterusnya membacakan Al-Fatihah dan bertafakur untuk Allahyarhamah Tun Rahman. Baik, hari ini juga dua lagi senator mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara yang baru. Upacara tersebut dilakukan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim sebelum sesi pertanyaan-jawab lisan bermula. Senator Datuk Wirakoh Naikwong iaitu penasihat undang-undang Pusat Perkhidmatan Barisan Nasional Negeri Melaka merupakan lantikan Dun Melaka, manakala Senator Jaziri Alkaf Abdillah Sufian pula dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Beliau merupakan Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sarawak. Tan Sri Dr. Rais Yatim dalam ucapannya berharap kedua-dua senator itu dapat melaksanakan tanggungjawab memperjuangkan kebajikan rakyat dengan berwibawa dan intelektual. Baik, saya juga ingin berkongsi soalan-soalan yang telah pun dijawab pada persidangan hari ini. Antaranya, pelbagai usaha dan inisiatif dilaksanakan bagi menggalakkan penggunaan aplikasi e-dagang dalam kalangan PKS dan usahawan mikro. Ini termasuk pelaksanaan program perkhidmatan e-dagang setempat pedas yang menyediakan khidmat nasihat dana bantuan sokongan kepada usahawan luar bandar mendigitalkan perniagaan selain menghubungkan golongan itu dengan pelbagai agensi dan rakan perniagaan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Saifuddin Abdullah, sebanyak 32 pusat hentian senti yang diaktifkan bertujuan mengasah kemahiran golongan usahawan dan memasarkan produk golongan usahawan, memasarkan produk ke platform lebih luas. Baik, bagi anda yang ingin terus mengikuti persidangan Dewan Negara hari ini, anda juga boleh melayari laman sawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Sekian saja langsung dari Parlimen, saya Syamira Sufri. Salam hormat.